Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu kembali dalam My Quran Time, baca faham amal pada halaman 505. Selepas kita mengulang kaji pada minggu ini ataupun pada hari semalam beberapa halaman, dan kita ingin menyambung pada ayat 21 hingga ayat 28 daripada surah Al-Ahqaf. Kita berada pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Safas sihat ya. Hari ini alhamdulillah Ustaz ya. Terus bersemangat Ustaz ya. Teruskan perjuangan ya. Dan surah Al-Ahqaf ini sebagaimana kita sudah pun ulang kaji semalam, ia mengingatkan kepada kita bahawa pentingnya tauhid ya, berihsan kepada Allah, ihsan kepada manusia, terutama kepada kedua ibu bapa sebagai syarat bagaimana untuk kita menjadi insan yang muhsinin di dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita ingin menyambung, kita mulakan dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah terus membawa kita, memimpin kita dengan kebaikan dengan ilmu yang kita dalami pada hari ini. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 505. Bermula daripada ayat yang ke-21, kita akan melihat kisah Nabi Hud bersama dengan kaumnya Ad pada ayat 21 hingga 28. Satu saja Ustaz ringkasan pada hari ini menunjukkan betapa penting sangat kita memahami dan mengambil pelajaran daripada orang-orang terdahulu, dan kita mulakan dengan ayat 21 hingga 25 pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Moga-moga kami di sini di teratak My Quran Time ini saya mendoakan ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang barangkali saat ini sedang diuji dengan ujian kesihatan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kesembuhan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita berada pada hari ini di halaman yang ke-505, dan kita nak mulakan bacaan kita pada saat ini dengan bacaan murattal Hijaz dari ayat 21 sehingga berapa tadi? 25 Ustaz. 25. Ayat yang hari Ahad ni biasalah Ustaz. Betul Safas. Kita nak baca ayat 21 sehingga ayat yang ke-25. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا
تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 21 hingga 25. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Star untuk sama-sama memimpin bacaan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ataupun mungkin ada yang sudah pun memulakan kerja pada hari ini, di mana semalam ataupun kemarin kita berbincang tentang apakah tanggungjawab kita kepada ibu ayah sebagai satu wasiat perlu bersifat ihsan kepada ibu ayah kita, dan pada hal itu kita ingin menjadi orang yang muhsin. Maka sekali lagi diingatkan pada ayat 21 ini tentang sejarah kumpulan manusia ya yang berbuat kerosakan ya. Kerana apa? Kerana mereka ini adalah orang-orang yang takbur ataupun sombong ya, menyombongkan diri. Dan sudah pun kita lihat sombong ni Ustaz ya, dia ada kaitan dengan sombong dalam rumah ya. Kalau seseorang itu tidak dapat berbuat ihsan, uffin ketika bersama dengan ibu ayahnya, maka ia akan membawa kepada takbur, mustakbirin di luar rumah, sehingga ia mampu melakukan
kerosakan. Ya, mustakbirin itu pada hati, dan kemudian tafsukun itu pada kerosakan berbuat di luar, ya, dalam sistem ekonomi, dalam sistem sosial, dalam kehidupan seharian ketika memimpin sebuah negara ataupun negeri. Maka salah satu daripada contohnya itu Allah nyatakan wal qur akha adin id anzara qaumahu bil ahqaf, iaitu ingatlah peristiwa Nabi Hud, iaitu beliau adalah saudara bagi sebuah kaum. Apa nama kaumnya? Kaum Ad. Ustaz, ya, kita dah biasa banyak kali bertemu dengan istilah Ad, ya, dan saudaranya itu salah seorang daripada individu di situ namanya adalah Hud, ya. Dan apakah yang dibuat oleh Nabi Hud? Memberi peringatan kepada kaumnya bil ahqaf. Ahqaf ini satu tempat yang lembah pasir, sebenarnya di kawasan Yaman, itu lekat dengan tempat laluan orang-orang yang berniaga daripada Mekah. Surah Al-Ahqaf adalah surah Makkiyah yang memberikan satu peringatan sejarah bahawa jangan sampai seseorang itu membuat kerosakan seperti kaum Ad. Ya, orang-orang musyrik itu diingatkan jangan sampai dia membuat kerosakan, jangan sampai dia merosakkan institusi keluarga, kerana seorang pemimpin yang merosakkan di peringkat negara, dia akan merosakkan juga institusi keluarga dalam kehidupan. Maka Allah menyatakan waqad khalatin nuzur, ya, iaitu sesungguhnya amaran-amaran yang sama oleh beberapa orang pemberi peringatan sebelum ini dan yang akan datang selepas ini dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah, aku sungguh bimbang nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Ini kalau kita lihat dalam surah Hud, Ustaz, ya, memang berkali-kali Allah bawakan beberapa nabi tentang peringatan bahawa mesti beribadah, menghambakan diri kepada Allah, dan jangan mensyirikkan Allah, aku takut kepada azab pada hari yang besar, ya. Dan dua perkara inilah, ya, iaitu beribadah pada Allah dan bercakap tentang hari akhirat. Dua perkara ini, keimanan pada Allah dan hari akhirat, selalu berpasangan, ya. Tak mungkin orang itu beriman pada Allah tapi tidak beriman pada hari akhirat. Kesannya ialah dia tak kisah pun, saya beriman pada Allah tapi saya nak buat apa, saya buat apalah, kan. Saya tak kisah pahala, dosa apa sebagainya. Dia tidak berfikir panjang. Kesan apabila seseorang itu beriman kepada hari akhirat. Jadi di sini diletakkan frame ataupun bingkai bagaimana berfikirnya Nabi Hud dan juga nabi-nabi seterusnya juga untuk kita, bahawa kepercayaan pada Allah mesti dibuktikan dengan kita berfikir panjang apa kesan daripada perlakuan kita, membawa kebaikan ataupun membawa kepada azab yaumin azim. Pada ayat yang ke-22, qalu, mereka berkata, siapa mereka? Iaitu kaum Ad tadi, ajitana litafikana, ya, apakah kamu ini nak memalingkan kami an alihatina, daripada tuhan-tuhan kami, ya. Jadi ini hujah daripada kaum Ad, Ustaz. Dia tak puas hati, dia kata engkau ni memang saja je nak ubah cara hidup kami daripada tuhan-tuhan yang kami dah sembah selama ini. Fatina bima ta'iduna, datangkanlah, ya, azab yang kamu kata ada itu, in kuntum sadiqin, ya, in kuntum minas sadiqin, jika kamu adalah orang yang benar. Jadi konsisten kita tengok dalam al-Quran, Ustaz, ya, bila dah tak dapat berhujah, nak kekal kepada cara lama, kesannya ialah cabar. Cabar kepada Rasul, padahal sebenarnya kata Nabi Hud, qala innamal ilm indallah, Nabi Hud berkata bahawa sesungguhnya ilmu tentang balasan, siksaan hari kiamat ni semuanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tahu, saya tidak boleh pula kalau kamu cabar saya untuk datangkan azab, saya boleh datang bawa bola api, Ustaz ni. Buat begitu saja dah siap dah dalam ni, kan, segala-gala dia punya alat-alat ni tak ada, ya, tidak ada oleh rasul-rasul nabi yang ada ini, kerana semua ilmu itu adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menarik kalau kita tengok dalam sejarah, Ustaz, ya, bila seseorang, satu kaum itu mencabar, biasanya Allah tak bagi terus. Bila Allah dah ikut atau membagi, seperti mana kalau contohnya Hawariyun minta untuk maidatun minas sama, kan, Nabi Isa mengingatkan kalau datanglah perkara tersebut, ya, apa jadinya kalau kamu tidak beriman lagi, maka azabnya lebih sengsara, ya. Dalam hidup kita sama juga, kita rasa macam saya akan baca Quran kalau saya dalam akaun saya ada 1 juta contohnya, kan. Ada orang dia mencabar, dia main dengan Tuhan ini macam vending machine, Ustaz. Masuk RM1 keluar air, kan. Dengan Allah ini ialah kita kena menghambakan diri, sebagaimana seruan Nabi Hud pada ayat 20-21. Jadi kata Nabi Hud pada ayat 23, ilmu ini, ilmu tentang sisaan, tentang hari akhirat, tentang kebangkitan apa semua ni, semuanya di sisi Allah. Wa uballighukum ma ursiltu bih,
ya, aku ini hanya menyampaikan kepada kamu apa yang diutuskan sahaja. Allah bagi A, sampaikan A, bagi B, sampaikan B. Dan dalam kehidupan kita pun sama Ustaz ya. Dalam kita berbincang tentang al-Quran ini, kita tak boleh lari sangat. Kadang-kadang antara cabaran di dalam ceramah-ceramah ialah kadang-kadang dia punya introduction itu mengapa dia sampai lambat 30 minit kan. Kemudian topik dia itu intro dia itu 30 minit ya, cakap tentang dulu saya belajar, kemudian masuk ayat Quran ya, baca ayat macam tu ya. So, kemudian dah nak habis dah sembahyang Isyak kan. Jadi perkara itu kita kena beri perhatian bahawa sebenarnya antara disiplin di dalam penyampaian ialah wa uballighukum ma ursiltu bihi, iaitu aku ini menyampaikan apa yang aku diutuskan, walakinni arakum qauman tajhalun. Ada komentar daripada Nabi Hud, aku rasa aku nampak bahawa kamu ni adalah kaum yang bodoh kan, tak berapa bijak. Itu komentar daripada Nabi Hud kepada kaumnya. Mengapa sampai begitu? Apa maksud tajhalun? Tajhalun ini adalah orang yang sentiasa berlaku bodoh, tidak mengikut kepada ilmu, dan lebih daripada itu mengikut perasaan. Suka ikut perasaan. Nabi Musa berdoa ya, seperti mana dalam surah Al-Baqarah bila isu nak sembelih lembu tu. Nabi Musa minta dilindungi daripada menjadi orang yang jahil. Orang yang jahil bukan kerana tidak ada ilmu belajar, tetapi ilmu itu tidak mengekang ataupun menjaga emosinya Ustaz. Dia terlampau ikut emosi sampaikan dia membuat sesuatu yang seperti tadi, bercakap macam tak ada ilmu, mencabar kepada Rasul, tapi sebenarnya kalau dia tahu betul-betul saya cabar ni Rasul tak boleh buat. Jadi dia sebenarnya mencabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya dalam hidup kita seharian, tajhalun ini dia boleh menyebabkan orang tu marah ya, boleh menyebabkan orang itu ikut perasaan, kadang-kadang cepat stres pun. Ya, dia tengok kepada, kalau ada yang bahagian anak-anak remaja contohnya Ustaz ni, bila dia rasa macam dia ada tak cantik sikit, dia dah rasa macam dunia ni sudah habis. Bukan dunia ni aku yang punya kan, dunia sudah kelam dan kelap. Dan itu adalah salah satu kaum yang jahil yang perlu kita ubat dengan apa? Ilmu daripada Al-Quran yang sebenar-benarnya. Ayat 24 kita nak baca sekali lagi bagaimana mereka respon balik. Respon balik bila mereka nampak ada tanda-tanda nak hujan. Ya, ayat 24 kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak, abang-abang yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mari kita baca lagi sekali ayat yang ke-24. Agak panjang ayat dia, kita cuba tengok macam mana kawalan nafas kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-24, ketika mereka melihat azab itu yang berupa awan menuju ke lembah-lembah mereka berkata, ini hanyalah awan yang akan menurunkan hujan kepada mereka, ya, kepada kita. Ini adalah cara melihat mereka Ustaz ya. Sepatutnya kalau pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ada awan hitam ataupun tanda-tanda hujan, Nabi amat berubah mukanya ya, sehingga kan berdoa ya, minta perlindungan daripada Allah ya, khawatir bahawa itu adalah tanda azab ya, ataupun tanda murka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang jahil, yang Nabi Hud nyatakan ini, dia kata bila sampai kepada ni, dia kata hadza aridum mumtiruna, ya, ini adalah awan yang akan menurunkan hujan pada kita. Dia ingat semua benda adalah memang untuk dia ya.
padahal sebenarnya itu adalah sebagai satu awan yang terhampar yang menjadi apa, azab kepada mereka. Bal huwa mastajaltum bih, ya, tetapi ia adalah azab yang mereka minta. Mereka yang cabar tadi kan, dia kata mana yang kata ada azab nak datang kan, fatina bima ta'iduna, pada ayat 22. Bila mereka mencabar, rupa-rupanya sampai satu masa dah banyak kali mereka ini diingatkan, cabar lagi, degil lagi, istikbar ataupun sombong. Lepas tu dia bukan sekadar sombong, dia membuat kerosakan, dia merosakkan sistem-sistem yang ada. Maka Allah menyatakan inilah apa yang mereka minta, ya, ataupun kamu minta, rihun fiha adzabun alim, iaitu angin yang kalau kaum Ad ini Ustaz, ya, sampai 7 hari 8 7 malam 8 hari, ya, dan kalau kita tengok baru ni dekat Shah Alam, beberapa minit angin yang kuat itu saja terbang segala atap-atap, ya, bangunan yang besar-besar ini sampai 7 malam 8 hari. Kita boleh bayangkan apakah yang berlaku. Fiha adzabun alim, rihun fiha adzabun alim, ya, ini satu angin, ya, tetapi angin ini bukan angin yang nikmat, yang membawa debunga, akhirnya mangga ataupun durian berbuah, ya, dah tak lama Ustaz, ya, tetapi ini adalah angin yang membawa azab yang amat pedih. Tudammir kullasyai, dia adalah satu yang menghancurkan. Dan kita akan lihat lagi selepas ini bagaimana penerangan Allah tentang azab ini membawa pada perkataan pilihan kita saksikan. Haqa ataupun hayaqa, satu istilah yang bermaksud meliputi ataupun mengepung. 10 kali disebut di dalam Al-Quran, dan Allah nyatakan bahawa inilah yang berlaku pada ayat 26 nanti. Allah mengepung mereka atas kekurangan ataupun akhlak mereka memperolok-olokkan kepada kebenaran yang diberikan kepada mereka. Jadi kalau seseorang itu dah diberi kebenaran, kita cuba untuk percaya dan merendah diri, bukan memperolok-olokkan. Kita berehat sebentar, kembali My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Dapatkan yang original lagi 4 sambung tuan-tuan dan puan-puan sambung sambung Ustaz, ya. Safas sambung insya-Allah, ya. Safas tentang sihat sebelum sakit tu, betul Safas, sebenarnya perlu selalu beringat lah Ustaz, ya. Dah 505 Safas, betul, ya. Demi masa rasa sekejap je nak habis kita dah countdown dah Ustaz, ya, menuju kepada 100 halaman yang terakhir. Betul, ini kita ingin manfaatkan. Kalau ayat 25 tadi bercakap tentang mereka dah diberikan banyak peluang, ya, tetapi akhirnya Allah hancurkan kullasyai, ya, setiap perkara daripada apa yang mereka sudah usahakan dengan perintah Allah. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, ya, tak nampak apa-apa pun daripada kaum Ad itu kecuali rumah-rumah mereka yang masih kekal lagi lah Ustaz, ya. Dia punya binaannya itu untuk kita, kalau katakan pergi ke Mekah Madinah tu, kita boleh melawat kalau kita nak tengok tentang betapa benarnya peristiwa ini yang berlaku. Dan kadzalika najzil qaumal mujrimin, ini adalah balasan kepada mereka yang terus membina satu kumpulan, ya, seperti mana yang dinyatakan oleh Nabi Hud tadi, ayat 23, qauman tajhalun. Dia bukan seorang-seorang jahil Ustaz, ikut perasaan. Dia satu kaum tu, dia saling sokong menyokong pada perkara yang tidak benar. Sebelum kita lanjutkan, kita ikuti tajwid terlebih dahulu. Silakan. Insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mari kita saksikan seketika ulang kaji tajwid kita pada hari ini. Insya-Allah kita nak melihat apakah paparan yang telah disediakan untuk ruangan tajwid, iaitu menyempurnakan huruf dad dan juga huruf ta dalam ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
qalu hadza 'aridun mumtiruna. Sadaqallahul azim. Fokus kita pada dua kalimah 'aridun. Pertama kalimah 'aridun, iaitu menyempurnakan huruf dad. Dekat mana makhraj huruf dad, lidah kita tepi lidah, tepi lidah kena pada gigi geraham sebelah kiri atau sebelah kanan, terpulanglah ikut keselesaan ataupun kemahiran kita, kan. Aridun, tepi lidah, jangan bukan hujung lidah, tepi lidah. Aridun bun, terasa tepi lidah kita. Bun kan, huruf dad tebal kan, terangkat lidah kita. Aridun kan, baik. Satu. Dan yang kedua iaitu pada kalimah mumtiruna. Ta dekat situ yang berbaris kasrah ataupun baris bawah, kena hati-hati juga. Walaupun ta hujung lidah, tapi sifat dia berbeza. Ta dia ada tebal dia ada terangkat dia, sempit ruang udara keluar kan. Mumti, jangan tertukar dengan ta. Mumti, kalau dha tadi tertukar dengan dal. Hadza aridun kan, mumti jadi ta pula. So kena hati-hati. Aridun dha, mumti ta, tiruna. Macam mana nak latih ustaz? Memang tak boleh lari daripada kita baca dengan guru. Jadi kami harapkan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian dapat mencubanya bersama dengan talaqi dengan guru-guru kita, insya-Allah taala. Selamat mencuba. Terima kasih, wallahu alam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar, ya. Kita sama-sama mengulang kaji pada hari ini untuk sama-sama baca dengan tepat Ustaz, ya. Betul Ustaz. Tapi nak kena ada cikgu juga. Betul, kan, pasal cikgu tu mungkin boleh bantulah, ya. Kalau katakan mungkin ada gigi dah patah sebatang ke, ya, ataupun mungkin bagi sebahagian Ustaz ni mungkin ada mulutnya itu lain sikit, betul, ya, daripada orang yang lain. Jadi perlukan bantuan daripada cikgu untuk memastikan yang betul dan dapat pahala Ustaz, ya. Betul, baca Quran ni ibadah, Allah, ya. Kalau kita solat tu kita kena jaga betul-betul, sama juga, betul, ya, sama juga dengan amal ibadah iaitu tilawah al-Quran ini sendiri. Jadi kita ingin teruskan pada ayat 26 hingga 28, ya, bagaimana Allah menyatakan tentang rumah-rumah mereka ini, bagaimana sifat rumah-rumah kaum Ad, ya, sebagai peringatan kepada kaum musyrik Mekah, ya. Orang-orang di Mekah itu mereka lalu di kawasan itu ketika berdagang, dan sebenarnya apa pelajaran untuk mereka dan juga pelajaran untuk kita yang sedang membaca ayat ini. Kita teruskan dengan ayat 26 hingga ayat 28 surah Al-Ahqaf bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat, sahabat My Quran Time, kita sambung ayuh bacaan ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-28 dengan bacaan murattal sikah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28 menyambung saatnya bagaimana Allah menghancurkan kepada kaum Ad itu, ditinggalkan masakinuhum pada ayat yang ke-25. Allah tinggalkan binaan tempat tinggal mereka agar ia menjadi sebagai satu kawasan saatnya yang boleh kita lawan sebagai tempat mengambil pelajaran daripada betapa Allah menyatakan pada ayat yang ke-26, dan sesungguhnya kami telah mengukuhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang kami belum pernah memberikan kepada kamu. Allah bandingkan di antara kaum Ad itu, Allah bagi lebih maju lagi. Kalau kamu kaum musyrik merasakan lebih kaya, ya, lebih kuat dan sebagainya, kaum Ad tu lebih kuat. Dia punya bangunannya itu daripada ahqaf, bukit-bukit pasir, ya, gunung-gunung yang amat hebat, dan tetapi akhirnya hancur juga. Teknologi yang ada pada zaman ini, tuan-tuan, kalau katakan ia tidak diasaskan kepada keimanan, pada bila-bila masa saja akan hancur, ya. Mula-mula dihancurkan oleh tangan-tangan perosak kerana mereka amat-amat takbur, sombong, tamak, ya, yang menyebabkan hati mereka ada masalah. Jadi ini adalah peringatan Allah memberikan kepada mereka itu tidak seperti mana yang telah diberikan kepada kamu. Maksudnya pada orang-orang di Mekah musyrik itu, mereka lebih rendah daripada mereka, itu pun, ya, mereka tetap juga dihancurkan. Malah lebih daripada itu, Allah menyatakan apa? Waja'alna lahum sam'an. Allah menjadikan bagi mereka pendengaran, penglihatan dan juga hati, ya. Fama a'na anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Maksudnya Allah bagi pendengaran, penglihatan, hati, ya, tapi semua penglihatan dan hati itu tak berguna langsung pun, Ustaz, tak bermanfaat. Mengapa tak bermanfaat? Kerana mereka sebenarnya Allah nak mengingatkan, sebenarnya tak kurang apa pun. Mereka tak kurang apa pun. Mereka boleh dengar, mereka boleh lihat, tidak OKU pun. Malah kalau katakan OKU Ustaznya pun boleh, ya, kalau ke Azlina kita boleh menyatakan dengan bahasa isyaratnya. Betul. Itu untuk memberi kefahaman. Jadi jangan sampai kalau ada orang yang boleh mendengar dengan betul, melihat dengan betul dan ada hati yang betul, ya, tetapi akhirnya tak ada kesan apa-apa. Ya, Allah kata mereka itu tidak ada min syai' in kanu yajhadun. Kerana apa? Suka berdebat, suka menafikan kepada ayat-ayat Allah, maka kesannya ialah wahaqa bihim ma kanu bihi yastahziun. Kerana mereka suka memperolok-olokkan, maka azab itu datang mengepung mereka. Dah tak lepas dah, ya, tak ada lepas dah. Selama ini dia kata datanglah, kan, apa istilahnya pada ayat yang ke-22, iaitu fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Dia memainkan rasul, iaitu Nabi Hud. Maka selepas itu Allah bawakan dan akhirnya terkepung, tidak ada lagi jalan keluar selain daripada kehancuran. Itu sebabnya ayat yang ke-27 kita nak baca bersama sebagai satu pelajaran, ya, pelajaran satu untuk siapa? Untuk orang-orang musyrik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pelajaran untuk kita. Allah beri Quran untuk apa? Ayat 27
kita baca sekali lagi. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu-ibu ayah-ayah yang dikasihi lagi dihormati. Ayat 27 kita nak ulang bacaan, nak mengajak ibu-ibu ayah-ayah semua dan tuan-tuan dan puan-puan sama-sama dah keluarkan suara, gemakan kita baca sama-sama insya-Allah. Ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu dan juga kami telah menunjukkan berulang-ulang kali tanda-tanda kebesaran kami agar mereka kembali bertaubat. Jadi satu, Allah nyatakan walaqad ahlakna ma haulakum minal qura, ya, Allah telah pun menghancurkan kawasan sekitar kamu. Ini sebenarnya satu mesej sebenarnya. Allah dah hancurkan Ad, Allah boleh hancurkan kamu wahai orang-orang musyrik yang melawan, yang menentang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau zaman ini Ustaz ya, bila kita rasakan bahawa ada di kalangan orang yang bukan Islam yang ataupun orang Islam yang berbuat kerosakan, menghancurkan kepada orang-orang beriman, sebenarnya Allah pernah menghancurkan orang-orang terdahulu, Allah boleh hancurkan saja kepada orang-orang sekarang yang berbuat zalim, membuat kerosakan. Dan perkara ini sebagai pelajaran, wasarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Allah pelbagaikan, ya, kalau kita melihat dalam Quran Ustaz ya, ada sejarah ulang-ulang kan, ke sana sini dan sebagainya. Hikmah Allah beritahu, suruh tengok pada langit, tengok, Allah ulang pasal syurga neraka, tentang kejadian diri kita dan juga tentang kitab-kitab terdahulu, ulang masuk sana sini apa sebagainya. Ulang itu bukannya perkara yang sama, tetapi untuk memastikan kita ini mengambil tazkirah, ya, mengambil peringatan seperti mana yang dinyatakan pada ayat 27. Tazkirah itu agar la'allahum yarji'un, kita nak kembali Ustaz, ya, kita nak bertaubat, kita nak baiki balik bila Allah dah bawa macam-macam. Tetapi kalau dah diingatkan sejarah daripada belakang, tengok apa yang ada di depan daripada kitab yang ada, ayat daripada Taurat apa sebagainya, kalau tak makan juga Ustaz ya, maksudnya ialah apa, memang takluk kepada hati untuk kembali pada Allah, itu memang dah apa istilahnya Ustaz, memang keras ke matu ya. Yang kita doakan kita tidak berlaku sedemikian bila kita berinteraksi dengan Quran. Itu sebabnya ada setengah orang dia kata bila baca daripada halaman-halaman ni Ustaz, dia kata banyak sangat baca ni sampai tak rasa mukjizatnya. Kan bila dia cakap begitu, sebenarnya apa maksud tu? Sebenarnya kita kena ingat bahawa ini mukjizat. Kalau waktu zaman Nabi Musa itu ada tongkat yang menjadi ular, kalau katakan alah tongkat kan, ataupun terbelah, alah banyak sangatlah, kalau perkara itu sampai membosankan, sampai tidak mampu lagi untuk menghargai kepada mukjizat sesuatu yang diturunkan Allah, itu pun kena semak juga Ustaz ya. Yang kita doakan tuan-tuan pada setiap hari ini kita baca itu adalah ibadah itu perkara pertama ya. Bukannya baca Quran ni mesti terkejut saja Ustaz ya. Dia dilaksanakan sebagai tanda ibadah kita. Apabila kita dapat merasai nikmat mukjizat itu tersedar, maka itu adalah satu anugerah tambahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 28 Allah mengatakan, mengapa berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat menolong mereka ya. Selama ini mereka rasakan selain daripada Allah itu qurbanan alihah ya, sebagai satu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ada berhala Ustaz ya, ada yang beriman kepada siapa? Beriman kepada Nabi Isa sebagai wakil Tuhan contohnya. Ada yang sampai dia percaya Nabi Muhammad ini sebagai wakil Tuhan, jadi tak payah menyembah pada Tuhan, minta pada Nabi Muhammad saja. Pun satu kefahaman yang salah sebenarnya, pasal tidak ada min dunillah selain daripada Allah yang boleh kita sembah ya. Dan lebih daripada itu Allah kata bal dallu anhum, Allah telah bahkan mereka telah lenyap
siapa sahaja, manusia ke, berhala ke, mereka selama ini kata oh boleh menolong saya, sebenarnya dallu itu tak ada manfaat sebenarnya, dia lenyap tiba-tiba hilang. Wadzalika ifkuhum wama kanu yaftarun, sebenarnya semua itu adalah pendustaan dan mengada-adakan sahaja. Mengapa perkara ini penting kita beri perhatian? Agar segala apa yang kita beri pendapat dalam kita kehidupan seharian ini, terutama bab tauhid, jangan buat-buat Ustaz ya. Jangan buat-buat. Halaman ini berkaitan dengan tauhid, ihsan kepada Allah. Halaman 504 berkaitan dengan ihsan dengan mak ayah. Dengan mak ayah pun tak boleh buat-buat. Tak boleh buat perangai buat gitu kan. Mak ni kan. Dengan Allah pun kita tak boleh buat selamba je Ustaz ya. Allah panggil kata tak apa Allah sibuk meeting 3:30 nanti saya. Kita doa Allah agar pimpin kita pada setiap masa. Membawa pada resolusi kita saksikan, iaitu yang pertama ialah kita cuba menyampaikan kebenaran dengan jujur, amanah dan berani, sebagaimana ayat 23 ditunjukkan oleh Nabi Hud. Dia bila nampak macam kamu ni macam tak berapa betul ni, cakap je agar mereka mengambil pelajaran. Yang pertama. Yang kedua, melihat awan sebagai bukti kebesaran Allah yang menjadi nikmat ataupun azab. Bukan sekadar seperti mana kaum Ad, dia rasakan semua benda adalah sebagai nikmat, padahal sebenarnya itu adalah azab yang mereka minta selama ini. Seterusnya, kita hargai nikmat panca indera, ya, pendengaran, penglihatan hati kita, dan gunakan untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berdebat dan menjauhkan diri daripada keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon Allah pimpin kita. Terima kasih kepada Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di saat yang penuh barakah ini ya Allah, di saat mata kami melihat kalam-Mu Al-Quran ini ya Allah, di saat telinga kami mendengar lantunan bacaan ayat-ayatnya ya Allah, di saat lidah kami usahakan menggerakkannya menyebut ayat-ayat huruf-huruf daripada Al-Quran ini ya Allah, di saat hati kami tenang, tenteram, bahagia, aman, damai bersama dengan Al-Quran ini ya Allah. Alangkah hebatnya mukjizat agungmu ini ya Arhamar Rahimin. Maka ya Allah, apalah kiranya diampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Diampunkan segala dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ibu dan ayah mertua kami ya Allah, sama ada mereka masih hidup bersama dengan kami ataupun telah pergi meninggalkan kami ya Arhamar Rahimin. Begitu juga buat sekalian muslimin dan muslimat ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Mata kami, telinga kami, mulut kami, seluruh panca indera kami yang Kau kurniakan kepada kami ya Allah, mudah-mudahan satu hari nanti ianya mampu menjawab kepadamu ya Allah apa yang telah kami lakukan di saat kami dikurniakan kehidupan di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan ianya diredai oleh-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi Ustaz ya. Terus kita dipimpin dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas Allah memberi pendengaran, penglihatan dan juga hati untuk kita menghargai kepada ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita ingin kempenkan, sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga dengan sumbangan tuan-tuan pada hari ini, selepas tuan-tuan menyumbang pada masa-masa yang lepas, ianya menjadi asbab amal kita terus diterima sebagai tanda yarji'un, kita ingin kembali ya Allah keluarga kami kepada Al-Quran, kepada rahmat Tuhan yang Esa. Kita bertemu lagi dalam halaman yang seterusnya dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.